Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Apa khabar puan-puan sekalian? Boleh dengar ke suara? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Puan apa khabar, sihat? Kak Nis? Alhamdulillah. Okey, Puan Nurni, terima kasih. Alhamdulillah sihat Ustaz. Harap Ustaz pun Alhamdulillah. sihat. Alhamdulillah, ya. Baik. Kita dah ada dalam 22. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kita pagi ni. Dan saya difahamkan pengajian bersama dengan Ustaz Yusof terpaksa ditangguhkan, ya, kerana Ustaz Yusof ada urusan yang lain. Baik, puan-puan, ibu-ibu yang saya kasihi, insyaAllah kita akan masuk dalam bab lafaz al-julus dan al-qu'ud. Betul ke bahagian ini? Betul Ustaz. Kan? Ya, Puan Nali, betul? Betul. Okey, terima kasih. Al-julus dan al-qu'ud. Biasa dengar kotnya puan-puan ni perkataan qa'ada, jalasa artinya duduk kan. Kalau qama, qiyam artinya berdiri. Okay, jalasa, qa'ada artinya duduk. Contoh sekarang lah. Ana ajlisu alal kursi. Saya duduk atas kerusi. Okey, baik. Ataupun kadang-kadang kita sebut fil alal maq'ad, atas bangku. Jadi sebenarnya macam mana perbahasan Al-Quran tentang jalasa dan juga qa'ada. Dia ada filosofi dia tersendiri, ya. Kerana setiap perkataan dalam Al-Quran pasti ada maksud. Walaupun perkataan itu hum, artinya mereka, ataupun bi, artinya dengan, la, artinya, ataupun li, artinya untuk, la pun boleh juga kan, laka dan sebagainya. Setiap perkataan dalam Al-Quran ada mesej tersendiri. Termasuk tulisan Al-Quran pun dia ada rahsia tersendiri. Dan alhamdulillah saya baru dapat khabar gembira bahawa buku terbaru saya berkaitan dengan rahsia tulisan Al-Quran dalam proses hujung dah. Dah ada cover, saya baru dapat cover dalam 2-3 minit yang lepas. Cover buku dah ada dah, cadangan 3 cover buku. Dan buku tu agak tebal lah, dalam 400 lebih muka suratnya. Dan itu satu bagi saya kajian yang memuaskan. Dan saya pun terpaksa berhuntus lumus untuk menyiapkan kajian tersebut. Tapi dah ada lagi kajian-kajian yang lebih unik. Saya ada satu lagi kajian yang saya pun seronok dengan kajian tersebut. Tapi tunggu dululah, kod-kod boleh diterbitkan secara fizikal nanti, insyaAllah. Mohon doa daripada ibu-ibu, ya. Baik, kalau kita lihat perkataan qa'ada dan jalasa ni, kita merujuk kepada syurga, ya. Maksud usaha untuk tinggal di syurga buat selama-lamanya. Jadi kita semua ada impian. Tak ada siapa pun yang tak ada impian untuk masuk ke dalam syurga. Bahkan orang Yahudi yang banyak menentang ajaran Allah pun, mereka pun nak masuk syurga juga. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mendakwa, orang Yahudi mendakwa tiada siapa layak masuk ke dalam syurga melainkan orang Yahudi. Orang Nasrani pun mendakwa melainkan orang Nasrani. Jadi semua orang nak masuk syurga, puan-puan sekalian, ya. Begitu juga kalau kita lihat dalam ayat yang lain bahawa orang Yahudi menyatakan kalaulah mereka masuk neraka sekalipun adalah dalam 6 ke 7 hari, saya lupa. Selepas itu mereka akan berpindah ke syurga. Jadi sejahat mana pun orang tu, dia tahu bahawa dia ada impian untuk masuk ke dalam syurga ataupun dia nak menjauhkan diri daripada neraka. Baik. Jadi sekarang ni kita nak tengoklah perbahasan tentang isu jalasa dan qa'ada yang saya kaitkan dengan syurga itu, ya. Beberapa ayat Al-Quran menyebutkan tentang al-qu'ud. Contohnya kalau ayat yang 5.
Okey, contohnya kalau kita lihat ayat 46 surah Taubah, faq'udu ma'al khalifin. Ayat 60 surah Nur, ayat 55 surah Qamar, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dan ayat 9 surah Al-Jin, wa anna kunna naq'udu, ya, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam', faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Okey, dalam keadaan perkataan yang berasal daripada qu'ud disebut sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Sama ada istilah naq'udu, maqa'ida, maq'adin, faq'udu, ada 4. Tapi yang menyebutkan tentang al-julus ni hanya disebutkan 1 kali sahaja, iaitu dalam ayat 11 suratul Mujadalah, ataupun boleh dibaca suratul Mujadilah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Fil majalis itu asal daripada jalasa ataupun al-julus. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, apabila diminta kepada kamu memberikan berlapang-lapang di tempat dalam majlis, maka lapangkanlah supaya Allah Ta'ala lapangkan kamu nanti. Okey. Jadi puan-puan sekalian, apa beza ni antara jalasa dengan qu'ada? Baik. Pertamanya ada satu cerita, yang cerita ni saya ambil daripada kitab apa ya, tapi karya Dr. Fadal Hasan Abbas rahimahullah pada zaman Khalifatul Ma'mun. Ada seorang lelaki tu dia masuk ke dalam majlis Khalifatul Ma'mun, dan Khalifah pun kata, ijlis, silakan duduk. Tapi dia buat tak tahu je. Khalifah pun kata lagi, ijlis, silakan duduk. Pun dia buat tak tahu je, ibu sekalian. Akhirnya lelaki itu pun berkata, wahai Amirul Mukminin, ijlis tu ataupun al-julus itu ialah sifat duduk yang bermula daripada posisi berbaring. Kalau saya sedang berbaring sekarang, tiba-tiba Khalifah minta saya, ijlis, silakan duduk, ya, itu tepat penggunaannya. Daripada berbaring kepada duduk, itu jalasa. Tapi dalam keadaan saya berdiri, dalam keadaan saya sedang berdiri, ibu-ibu suruh saya duduk, artinya uq'ud. Bila uq'ud, baru saya duduk. Dari berdiri ke duduk, qa'ada. Daripada posisi berbaring kepada posisi duduk, itu namanya jalasa. Okey, baik. Ala kullin, benda yang pentingnya ibu-ibu sekalian, dalam Quran dia tak bincang macam itulah. Tapi yang pentingnya ialah wujud perbezaan antara jalasa dengan qu'ada. Ada perbezaan dia. Okey, baik, satu benda. Yang kedua, apabila kita lihat dalam Al-Quran kan, perkataan qu'ada tu dia merujuk kepada sesuatu yang bersifat lama. Berbeza dengan jalasa. Jalasa tu dia sekejap. Contohlah kita tengok jalasa dulu kan. Ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, bila dikatakan kepadamu berikanlah ruang untuk saya duduk, kan? Maka berlapang-lapangkanlah dalam majlis. Jadi perkataan digunakan ialah majlis. Majlis ni lama ke ibu-ibu sekalian? Sekejap je kan? Contohnya majlis ilmu membincangkan buku 40 mesej tersirat dari langit. Berapa lama je kelas kita hari ni? Dalam 1 jam setengah, dalam 1 jam, 1 jam ni kan? Dalam 1 jam habislah kelas kita. Kalau paling tinggi pun kadang-kadang usaha buat pun 3 jam. Nah, kalau ada orang yang buat lama pun, yang buat 3 jam berehat, sambung lagi dari pagi sampai petang. Tapi maknanya tak lama juga, pagi, petang dah habis dah. Jadi majlis ini sifatnya tidak lama. Itu majlis.
Tapi kalau kita sebut qa'ada, ia merujuk kepada satu benda yang lama. Contohnya ya, ibu-ibu sekalian ya, ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 60, Allah Azza wa Jalla menyatakan wal qawaidu minan nisa, dan wanita-wanita yang telah berusia, yang telah pun menopause. Jadi adakah menopause tu benda yang sekejap ataupun benda yang lama? Berhenti darah tersebut. Lama. Dia bukannya berhenti datang balik, berhenti datang balik, berhenti datang balik. Walaupun saya tahu ada kes yang berhenti kemudian datang balik. Tapi dia bukannya berhenti datang, tak. Bila berhenti itu biasanya lama sampai dah sudah berhentinya. Kerana tempohnya lama, bahkan tempohnya sampailah akhir usia, maka ia dipanggil sebagai wal qawaid, bukannya wal jawalis, ya, bukan al jawalis tetapi al qawaid. Baik, wanita-wanita yang telah terberhenti darahnya. Baik, kemudiannya kalau kita lihat dalam ayat akhir surah Al-Qamar yang sebenarnya sangat pelik. Ayat akhir surah Qamar ini, ibu-ibu sekalian, pelik dia tu Masya Allah luar biasa. Dua ayat terakhir, ayat 54 dan ayat 55. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Perkataan nahar itu sangat-sangat unik. Okey, tapi kita tak nak bincang hari inilah. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Ini pun pelik. Perkataan fi, ulama bahas. Perkataan maq'ad, ulama bahas. Perkataan sidqin, ulama bahas. Inda bahas. Malik pun bahas. Muqtadir, oh Allah, dahsyat. Ayat ini memang dahsyat. Tapi kita nak bagi tumpuan kepada maq'ad di tempat yang sungguh bahagia. Okey, maq'ad ni tempat. Fi, di, maq'adi, tempat, sidqin, yang sungguh bahagia, inda, di sisi, malikin, Tuhan yang amat menguasai, muqtadir, benar-benar berkuasa, melakukan sekehendaknya. Jadi ini cerita tempat duduk di dalam syurga nanti. Jadi adakah kita duduk dalam syurga ni tempohnya sekejap ataupun tempohnya lama, ibu-ibu? Jadi tempohnya lama kan? Bila tempohnya lama, maka Allah Azza wa Jal, lama tu selama-lamanya lah. Selama-lamanya. Oleh kerana tempohnya lama, selama-lamanya, maka Allah Azza wa Jal gunakan kalimah qa'ada fi maq'adi sidqin. Kalau sekejap, Allah akan kata fi majlisi sidqin. Tapi kerana syurga ni bukan sekejap, dah lama. Maka ayatnya fi maq'adi sidqin. Jadi kalau ditanyakan kita satu soalan, contohnya lah, kita buat exam lah, contoh kelas kita ni kita buat exam. Okey, buktikan daripada ayat 55 suratul Qamar ini, bahawasanya kita akan duduk dalam syurga selama-lamanya. Macam mana nak buktikan? Tak boleh ambil ayat lain. Ambil ayat lain banyaklah. Khalidina fiha abadan, kekal dalam syurga selama-lamanya. Ayat lain memang ada. Tapi berdasarkan ayat 55 suratul Qamar, buktikan bahawa kita akan tinggal di syurga dalam tempoh yang lama, bahkan selama-lamanya. Buktikan. Jadi macam mana kita nak buktikan? Jawapannya ialah kerana ayat ini menggunakan perkataan maq'adi. Maq'adi berasal daripada kalimah qa'ada yang merujuk kepada duduk ataupun mendiami, buat selama-lamanya ataupun tempoh yang lama, kan? Okey, baik. Itu cara contoh soalan lah. Tapi kita pun tak tahu nak buat exam ke tak, kan? Jadi Ar-Razi pun menyatakan, apa kata dia? Qauluhu ta'ala fi maq'adi sidqin yadullu ala lubsin la yadullu alaihil majlis. Ayat fi maq'adi sidqin, di tempat yang bahagia, itu menunjukkan kediaman. Ala lubsin, kediaman, bukannya menunjuk kepada majlis yang sifatnya sekejap-sekejap. Li'anna qa'ada wa jalasa laisa ala ma yazunnu annahuma bima'na wahid la farqa bainahuma. Okey. Kerana perkataan qa'ada dengan jalasa bukanlah membawa maksud yang sama sebagaimana disangka oleh sebahagian orang. Tak. Bal,
bainahuma farqun walakin la yazhar illa lil bari'. Bahkan antara qa'adah dengan jalasah ni dia ada perbezaan, yang mana perbezaan ini tidak dapat dipahami melainkan oleh orang-orang yang mendalami, orang-orang yang benar-benar pakar dalam ilmu bahasa khasnya. Wal farqu huwa annal qu'uda julusun fihi muksun haqiqatan wa qtidaan. Bezanya begini, al-qu'ud ini merujuk kepada menetap secara hakikat. Ya, memang betul-betul menetap. Contohnya apa? Al-awwal, contohnya. Anna zaman yusamma maq'adan wa la yusamma majlisan. Zaman ataupun masa ni dipanggil maq'adan, bukannya majlisan. Kenapa? Litulil muksi haqiqatan, kerana zaman masa ini lama sifatnya. Wa minhu summiya qawaidul bait. Daripada perkataan qa'ada adanya perkataan qawaidul bait. Qawaidul bait ni apa ibu-ibu? Undang-undang rumah tangga. Adakah undang-undang rumah tangga ni sifatnya sekejap? Tak, sifatnya lama. Kena nak pakai tahan lama ni. Kalau ada pembaharuan pun panggil apa, dasar undang-undang keluarga baru 5 tahun berubah. Tapi dia pasti undang-undang kekeluargaan ni ada yang bersifat selama-lamanya dan ada 1-2 bahagian tu bersifat boleh mengalami perubahan. Wal qawaidu minan nisa qawaidu wala yuqalu lahunna jawalis. Wanita-wanita yang sudah berhenti darahnya pun dipanggil qawaid, tidak dipanggil al-jawalis. Fadzakarul qawaida fil mawdi'aini likaunihi mustaqirran bainad dawami was-sabati ala halatin wahidah. Maka perkataan al-qawaid yang digunakan lebih sesuai kerana ia menunjukkan benda yang kekal selama-lamanya. Okey, nampak ibu-ibu sekalian? Okey. Selepas dia bahas panjang lebar tu, Ar-Razi pun sebut satu benda yang menarik ibu-ibu sekalian. Idza arafta hadzal farqa bainal julusi wal qu'udi, apabila kamu mengetahui perbezaan antara julus dengan qu'ud, hasala laka fawaidun minha hahuna. Anda telah mendapat banyak faedah antaranya, apa dia? Fa in hahuna, lafaz al-qu'ud menunjukkan yadullu ala dawamin muksi wa tulil lubs. Lafaz al-qu'ud menunjukkan kekal mendiami dan lama menetap, antaranya firman Allah dalam ayat 17 surah Qaf, anil yamini wa anis shimali qa'id. Malaikat yang berjaga sebelah kanan dan sebelah kiri kita itu dipanggil qa'id, bukannya jalis. Kalau sekejap mungkin Allah akan baca anil yamini wa anis shimali jalis. Tapi kerana sifatnya lama, memang selama-lamanya malaikat duduk kanan dan kiri kita untuk membuat catatan. Bila malaikat yang sebelah kiri kot nak buat catatan, dia akan tengok dulu malaikat kanan. Nak tulis ke tak tulis? Malaikat kanan bagi dia green light, dia tulis. Malaikat kanan kata tunggu dulu. Okey, tunggu dulu, jangan tulis. Jadi bukannya malaikat kiri tulis buruk, malaikat kanan tulis baik. Tak, satu catatan je. Tapi seorang tu jadi ketua, dia menentukan. Jadi di sebelah kanan dan di sebelah kiri tu ada malaikat yang duduk dengan kita selama-lamanya, maka dipanggil qa'id, bukannya jalis. Manakala kalau sahabat, contohnya Puan Noli kan, Puan Noli, Kak Anis, Puan Noli pun call Kak Anis. Anis, jom kita jumpa. Memang kawan baik lah. Contohlah, siapa tak tahu kawan baik ke tak contoh. Kak Anis ni kawan baik kepada Puan Noli. Puan Noli kata, jom Anis kita jumpa. Dan selalulah duduk jumpa, minum-minum sekali, makan-makan sekali. Kawan-kawan yang minum makan sekali ini dipanggil al-jalis. Kawan yang boleh duduk sembang, kawan yang boleh duduk makan sekali, kawan yang boleh duduk dengar luahan perasaan sedikit-sedikit. Maka ulama kempen, berkawanlah dengan al-jalisus salih, kawan seduduk yang soleh. Maknanya kawan boleh sembang yang soleh. Tapi al-jalis ni bukan kawan yang level tinggi.
Nak sembang-sembang boleh lah, nak lepak-lepak kat kedai sekali sekala boleh lah, nak lepak-lepak pergi apa-apa boleh lah sekali sekala. Jadi dipanggil al-jalis, kenalan alam haya ya. Dipanggil al-jalis kerana kita ni bukan selama-lamanya duduk sekali. Tapi berbeza dengan malaikat kerana selama-lamanya mereka duduk sekali dengan kita, maka dipanggil qa'id ya. Okey, nampak tak ibu-ibu jadi di sini kita pun dapat pengajaran. Satu, kita mesti berusaha untuk mendapat kediaman yang indah, menawan fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir yang terdapat di syurga. Dan untuk mendapat maq'ad di syurga nanti, kita mesti berada di majlis. Kita mesti ada di majlis. Majlis apa? Di dunia ni, majlis ilmu, majlis zikrullah. Berada dalam majlis yang sementara ini, yang namanya majlis ilmu, adalah untuk menuai hasil di syurga nanti mendapat maq'ad. Jadi jangan lupakan majlis tadi. Majlis yang sementara sifatnya ialah satu proses untuk mendapat maq'ad yang sifatnya selama-lamanya di syurga nanti. Dan juga kita mesti berjuang untuk menegakkan agama sebagaimana kaum muslimin yang berjuang di medan Uhud yang dinamakan sebagai maqa'ida lil qital. Perkataan maq'ad digunakan, tapi dalam lafaz jamak maqa'ida lil qital. Jadi untuk mendapat fi maq'adi sidqin, kita mesti ada pada maqa'id, tempat-tempat berjuang. Dan berjuang itu mengikut posisi masing-masing. Ada orang yang berjuang dari sudut ilmu psikologi, ada orang berjuang daripada sudut ekonomi, ada orang berjuang daripada sudut membantu ibu-ibu tunggal dan sebagainya. Jadi untuk mendapat maq'ad sidqin di syurga, mesti ada maq'id di dunia ini. Maknanya kalau sahabat Nabi tu duduk di medan Uhud, lama tu bukan 1 jam 2 jam. Tempohnya berhari-hari, berminggu-minggu duduk di medan Uhud untuk berjuang. Maka kita pun mestilah berjuang dalam tempoh yang lama untuk mendapat kedudukan di syurga nanti. Wallahu a'lam. Itu beza ya. Itu beza antara al-julus dengan al-qu'ud. Jadi al-julus sekejap, al-qu'ud artinya lama. Wallahu a'lam. Okey, sebelum kita masuk lafaz al-hayah dan ma'ash, ada sebarang persoalan dulu ke ibu-ibu? Kalau ada saya buka dulu. So far jelas Ustaz. Jelas Kak? Jelas. Ya, jelas. Alhamdulillah kena jelas ya. Yang lain macam mana? Okey, boleh insya-Allah boleh. Okey, sekarang jelas. Puan Azizah macam mana? InsyaAllah jelas. Ustaz sebut tadi Ijlis tadi tu Ustaz. Oh, Tuan Rahmat ada, Kak Mila pun ada ya. Okey, Yang nak tanya Ijlis tadi Ustaz. okey, Ijlis Kak. tadi Sorry. kan. Oh, saya silukan suara, patutlah. Okey, silakan. Yang Ijlis tu Ustaz kata daripada baring ke duduk. Sebab ingat sekolah-sekolah dulu, apa dia sebut Ijlis bila kita lepas hormat pada bagi salam. Kenapa? Oh, Kak adakah sekolah salah? sekolah Arab ke dulu Kak? Sekolah Arab Sekolah dulu. menengah agama. Sekolah Kak Mila sekolah menengah agama. Yang kalau ustaz ataupun ustazah masuk, dia kata kumu, berdirilah, ataupun qiyaman, berdirilah. Kemudiannya kita bagi salam, ataupun ustaz yang bagi salam, Assalamualaikum. Kemudian ustaz pun kata ijlis, silakan duduk. Itu tak apa, itu percakapan kita sehari-harian Kak. Yang ni ada, saya ingat Ustaz Yusuf pernah sebut, dalam percakapan seharian kita ni, kita tak membezakan mana-mana perkataan sangat tu tak apa Kak. Letih kita nak cari perkataan apalah yang sesuai ni untuk duduk daripada berdiri ke duduk apa tu kan. Okey. Puan Dr. Nurihan kan, surah Qamar ayat 55. Jadi contohnya matar Kak. Matar ni hujan buruk. Tapi kalau ada hujan turun, kita nak guna matar pun boleh. Sebab itu hanya percakapan harian kita. Yang dikira mukjizat ni ialah bahasa Al-Quran. Manakala bahasa hadis dengan bahasa percakapan kita, ia tak ada dah nilai mukjizat bahasa. Okey, nampak ni Kak Mila Boleh Ustaz. Okey.
Okey, al-hayah dan juga ma'ash. Al-hayah tu kehidupan, ma'ash pun kehidupan juga. Dan saya pun buat tajuk lafaz al-hayah dan juga ma'asha mengatur kehidupan dengan sebaik-baiknya. Okey, so kita sebagai hamba Allah kan, Allah sebut huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Ta'ala menciptakan kita dari tanah. Tujuannya apa? Kita mesti menghidupkan tanah ini. Orang kata apa? Proses menghijaukan bumi sebagai contoh. Jadi untuk memahami benda ni, kita cuba lihat perkataan al-hayah dan juga ma'asya. Okey. Perkataan al-hayah dalam Quran ni banyaklah. Tak boleh nak kira lah al-hayah ni. Tapi antaranya ibu-ibu boleh lihat dalam suratul An'am ayat 32 sebagai contoh. Ya, suratul An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Ya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan juga hiburan yang melalaikan. Dan dunia akhirat jugalah yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak mahu menggunakan akal? Silap ni. Yalah, sebab saya terjemahan ni saya ambil je dalam internet. Ada masa mana-mana saya sempat tengok saya betulkan. Tapi ada masa saya terlepas pandang, saya minta maaf. Saya fikir afala ta'qilun lebih tepat diterjemahkan sebagai oleh itu tidakkah kamu mahu berakal? Jadi sebab dia guna ta'qilun bukan tatafakkarun. Kalau tatafakkarun berfikir. Ya, ini bukan berfikir menggunakan tapi menggunakan akal. Dia ada maksud yang berbeza antara berfikir dengan berakal. Baik, tak apalah yang tu ya. Perkataan Aish, al-Aish yang kemudian membentuk nama Aisyah. Adakah yang nama Aisyah di sini? Aisyah ataupun Aisyah? Tak ada nama Aisyah. Tapi mungkin Ada Anis, Ustaz, ya, anak saudara ada. anak saudara nama Aisyah ya. Okey, Aisyah tu artinya kehidupan lah. Tapi bila orang tu dinamakan Aisyah Kak Anis, artinya orang yang hidup bahagia. Pun ada beza perempuan, kena tahu dalam bahasa Arab ni dia ada beza antara Aisyah dan juga Aisyah. Secara umumnya kita boleh terima dua-duanya, okey, secara umumnya. Tapi kalau kita lihat daripada sudut perincian bahasa, Aisyah dan Aisyah tu ada beza. Aisyah tu kehidupan yang bahagia. Baik. Tapi kalau Aisyah, dia isim fa'il kata nama, artinya orang yang menjalani kehidupan bahagia selama-lamanya. Ya. Orang yang menjalani kehidupan bahagia selama-lamanya. Aisyah. Kalau mampu panggillah Aisyah. Tapi kalau tak mampu panggillah Aisyah dengan niat dia bahagia selama-lamanya. Bukan senang orang Melayu nak panggil Aisyah. Nak eja Ya, kat Kak? IC susah Ustaz. Tak apa Kak. Dalam ejaan Melayu, tak ada masalah. Eja lah macam mana pun. Eja Aisyah ke, eja Aisyah ke, eja Esah ke. Tapi sebutannya mengikut sebutan Arab, yang ni Aisyah. Tapi tak apa, kalau tak mampu sebut Aisyah pun okey. Dengan niat kebahagiaan selama-lamanya. Ya? Okay, faham. Masih. Ustaz, saya letak koma di depan tu, Aisyah. Macam mana? Boleh? Saya letak koma di atas tu. Sebelum Letak Aisyah. koma ke atas. Memang Tuan Rahmat ada anak nama Aisyah. Anak saya, yang sulung. Okey, letak koma lagi ke atas Dia sama ada letak ke, tak letak ke, tetap bacaannya Aisyah ataupun Aisyah. Jadi bila Tuan Rahmat letak tu, Masya Allah. Cuma setengah orang tu dia tak letak Tuan Rahmat disebabkan takut mengalami kesukaran pada penulisan nama. Anak-anak peni nanti nak tulis koma ke atas. Tapi sebenarnya bergantung pada kita. Baik, jazakumullah khairan Tuan Rahmat ya. Okey, sebab tu saya menekankan soal dalam tulisan Melayu ni tak diambil kira. Yang diambil kiranya yang Arab punya, sebutan Arab tu. Baik. Jadi sekarang ni macam mana pula dengan Al-Aish dan juga Ma'asha? Kata Allah dalam surah An-Naba,
wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ini al-hayah tadi kan, wa mal hayatud dunya. Okey, yang ni pula ma'ash, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu sebagai kehidupan. Jadi apa beza tu antara al-hayah dengan ma'asha tu? Topik kita tadi mengatur kehidupan dengan sebaik-baiknya kan. Okey. Al-hayah ni tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi ialah kehidupan secara umum. Ya. Kehidupan secara umum. Bila sebut dia wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, itu artinya kehidupan dunia secara umumnya kebanyakannya ialah permainan, hiburan, nak suka-suka kan. Tapi kalau kita sebut aish ataupun ma'asha, ia merujuk kepada sumber ataupun sebab kehidupan. Apa dia? Makanan, minuman, pekerjaan, usaha, pertanian dan sebagainya. Jadi usaha-usaha membina kehidupan dipanggil sebagai aish ataupun ma'asha, sebagaimana ayat tadi wa ja'alna an-nahara ma'asha, surah An-Naba tadi kan. Baik, menurut catatan Al-Qurtubi, ai mutasarrafan li talabil ma'ash. Ma'ash ini ialah berusaha untuk mencari kehidupan, iaitu sumber kehidupan, mencakupi makanan, al-mat'am, wal mashrab, minuman, wa ghairi zalik dan sebagainya. Okey, itu kata Al-Qurtubi. Bagaimana pula kata Ar-Razi? Maksud Allah Ta'ala menjadikan siang sebagai ma'ashan ialah untuk membolehkan kita menunaikan hajat dan pekerjaan kita pada waktu siang, bukannya pada waktu malam. Jadi ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita jangan terpedaya dengan al-hayatud dunya yang banyak menjerat sebahagian daripada kita. Sebaliknya kita mestilah mengurus al-aish ataupun ma'ash kita dengan sebaik-baiknya. Okay. Itulah perbezaan antara al-hayah dengan al-aish. Dan tuan-tuan dan puan-puan, menariknya begini. Kalau kita lihat perkataan al-hayah itu sendiri. Al-hayah dia berasal daripada hay. Hay itu hidup. Contohnya kita sebut Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah tu hidup. Al-hayyu hidup. Kita pun baca zikir kan, istighfar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al-hayya al-qayyuma wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al-hayya al-qayyuma wa atubu ilaih. Al-hayya yang hidup. Baik, jadi daripada perkataan hay itu lahirlah perkataan yang dinamakan sebagai al-hayah, yakni kehidupan. Lahirlah perkataan terbitan lain yang namanya yuhyi. Allahu yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Jadi Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, kata Nabi Ibrahim. Tuhan saya Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Baik. Daripada perkataan itu terbitlah satu perkataan yang juga dibaca hay. Ha dengan ya, hay. Yang maksudnya ialah penempatan. Saya dulu ingat lagi kawan-kawan yang belajar Mesir kan, guru-guru kita selalu sebut, guru-guru saya lah yang belajar Mesir dulu sebut apa namanya, hay itu, kami dulu tinggal di Haysabi'. Dia sebut Haysabi'. Haysabi'. Jadi kita pun tak faham apa maksud Haysabi'. Kawan, bila kita dah besar, saya sambung belajar di UM, kawan-kawan saya sambung belajar di Mesir, terjumpa je mereka sebut mereka tinggal di Haysabi', bagi contoh. Jadi apa maksud hay? Hay ni dalam bahasa Melayunya ialah kampung ataupun penempatan. Apa kaitan penempatan dengan hidup? Kerana di mana-mana tempat kampung, di mana-mana penempatan, pasti ada orang hidup. Kalau tak ada orang hidup, tak dipanggil kampung. Kalau tak ada orang hidup, tak dipanggil penempatan. Ia mungkin dipanggil padang jarak, padang terkubur, atau dipanggil kubur dan sebagainya. Jadi dari isu kehidupan di situ. Kerana di situ ada orang hidup, maka tempat itu dipanggil hay.
Kalau dalam kita orang Malaysia ni, dia ada kampung namanya Kampung Tujuh. Orang Kelantan tahulah di Tumpak sebagai contoh. Tempat lain pun mungkin ada, ya. Baik. Yang kemudiannya daripada perkataan hai itu terbitlah perkataan yang namanya al-haya'u. Haya. Yang mana kata Nabi SAW, al-haya'u syu'batun minal iman. Perasaan malu sebahagian daripada iman. Jadi apa kaitan kehidupan dengan perasaan malu? Iaitu kerana malulah ia akan menghidupkan perasaan iman dalam dada kita, dalam kalbu kita. Jadi dia ada kaitan kehidupan. Saya baca dalam kitab mana dulu? Dinamakan malu itu al-haya dalam bahasa Arab kerana malu itulah yang menghidupkan keimanan yang ada dalam jantung kita. Jadi itu dia punya filosofi dalam bahasa Arab, ibu-ibu sekalian, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, pengajarannya, lafaz al-hayah merujuk kepada kehidupan semata-mata, yang mana sebahagian ayat Al-Quran, bukan semua, ya, sebahagian ayat Al-Quran mengkritik kehidupan dunia dalam bentuk yang melekakan. Manakala ma'ash menunjukkan kita mesti berusaha untuk kehidupan dunia dan bukannya hanya beribadah, lebih teruk lagi sibuk beribadah tetapi meminta-minta. Jadi Allah Ta'ala ni ciptakan kita ni bukan untuk ibadah khususiyah salat semata-mata, tak. Tapi untuk ma'ash. Kita juga kena bekerja untuk kebaikan dunia kita dan kebaikan bumi ini secara umumnya. Wallahualam. Okey, sebelum kita masuk lafaz az-zawj dengan imra'ah, silakan jika ada perbincangan lagi. Okey, Puan Syuhada Badruddin. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 42, kenapa digunakan qa'idun? Oh, ayat 24 Al-Ma'idah, kita tengok Al-Ma'idah Ighlaq 24. Oh, ni. Ayat ni, qalu ya Musa, Bani Israel menyatakan, hey Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Sesungguhnya kami tak nak masuk ke dalam Baitul Muqaddas tu lah. Al-ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Bumi yang telah dijanjikan kepada mereka tu. Ni. Bumi yang dijanjikan untuk mereka. Kami tak nak masuk. Kenapa tak nak masuk tu alasannya? Madamu fiha. Selama mana penduduk penjajah kawasan tu. Jadi kaum Nabi Musa ni bukan mereka merampas menjajah kawasan baru, tak. Tapi Baitul Muqaddas itu telah dijajah oleh orang jahat. Mereka perlu membebaskan kawasan tersebut. Jadi kami enggan masuk selama mana kaum Jabbarin, kaum penjajah yang jahat itu masih berada dalamnya. Kalau mereka dah keluar, kami masuk. Itu ada ayat dia, ya. Wa inna fiha qauman jabbari, dalam tu ada kaum yang jahat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, kami enggan masuk sehingga mereka keluar sendiri. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, lepas mereka keluar baru kami masuk. Oh, senang, dia nak suruh orang keluar baru dia nak masuk. Dia tak nak, mereka tak nak berjuang je, mereka nak biarlah mereka keluar baru kami masuk. Tak nak langsung berjuang untuk menyelamatkan Baitul Muqaddas. Lalu mereka menyatakan lagi, ini ringkaslah, nak tahu cerita tu kena mula daripada ayat wa iz qala Musa ni, panjang cerita dia pula. Okey. Qalu ya Musa, mereka berkata lagi, maknanya sebahagian daripada mereka, bukan semua, ya. Innalan nadkhulaha, sesungguhnya kami enggan masuk ke dalamnya selama-lamanya, madamu fiha, selama mana kaum Jabbarin itu masih ada. Fadhhab anta wa rabbuk, kamu pergilah bersama dengan Tuhanmu. Jahat mereka ni, kasar bahasa. Pergilah kamu bersama Tuhanmu, faqatila, kamu berdua, kamu dan Tuhan kamu berjuanglah. Inna hauna qa'idun, kami tunggulah rizatnya kat sini. Kami duduk kat sini. Artinya duduk ni kan saya sebut lama. Sebagaimana surah apa tadi, surah Ali Imran, maqa'ida lil qital,
tempat-tempat perang, yakni perang Uhud, lama perang Uhud ni bukan sekejap. Jadi begitu jugalah Puan Nur Syuhada, dia ceritanya perang ni lama. Jadi kami duduk sini ni dalam tempoh yang lama, duduk lama beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, dah menang nanti baru kami masuk. Jadi maknanya lama, ya. Wallahualam. Boleh Puan Syuhada? Jelas Ustaz, terima kasih. Sama, barakallahu fikum. Okey. Ada lagi Puan Maimun? Oh, tak ada Okay, baik. Sebab saya nampak Puan buka mic itu, saya ingatkan Puan ada persoalan nak ditanyakan. Okey, kalau tak ada saya teruskan. Iaitu lafaz az-zawj dan juga imra'ah. Zawj ini boleh untuk suami dan juga isteri sebenarnya. Setakat yang saya belajar lah. Kalau saya silap, saya minta maaf. Contohnya, kalau saya perkenalkan isteri saya perkenalkan saya. Sebut, hadza zawji, ini suami saya. Saya pun boleh perkenalkan, hadhihi zawji, ini isteri saya. Jadi nak guna zawji boleh, nak guna zawjati pun boleh. Cuma biasa orang Arab ni dia letak tak marbutah di belakang zawj itu untuk membezakan suami dan isteri. Ala kullin, zawj ini artinya pasangan. Bila pasangan, bolehlah untuk suami pun boleh, untuk isteri pun boleh. Cuma kemudian dalam bahasa pertuturan, kita membezakan antara suami dengan isteri dengan tak marbutah. Zawjun, zawjatun. Baik. Dan sekarang ni apa beza antara zawjun dan imra'ah? Orang yang mungkin sebagian kita pernah mendengar perbahasan benda ni. Tapi kerana ini kelas baru dengan Ustaz Yusof, jadi saya akan pergi semualah maklumat dalam buku ni tanpa berkecuali satu bab pun. Kita akan bincang semua. Dan bila dah habis buku ni, kalau Ustaz Yusof kata teruskan lagi, ya kita akan teruskan buku siri yang kedua pula. Ya, iaitu buku 40 mesej tersirat dari langit, siri kedua. Memang dah ada pun. Baik, pemikiran Nabi Ibrahim dalam bab ini, pemikiran Nabi, okey tak apa, kita teruskanlah. Okey, dalam bab suami isteri ni ada macam-macam. Ada suami yang baik, isteri pun baik. Ada suami yang okey, isteri tak okey, na'udzubillah. Ada suami tak okey, isteri okey, na'udzubillah. Dan ya zambillah, suami buruk, isteri pun perangai buruk juga. Anak menjadi mangsa. Pun ada, na'udzubillah, ya. Kemudiannya pasangan ni pula, selain daripada sudut akhlak, ada pula isu yang lain. Contohnya dah lama kahwin tapi belum mendapat zuriat. Ya, itu semua kehendak Allah. Kita bukannya kita bincang ni kita menyalahkan, tak boleh menyalahkan, itu kehendak Allah. Jadi Allah pun kata wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada kalangan orang tu Allah jadikan dia aqim, memang mandul. Itu memang kehendak Allah yang tidak boleh nak diubah. Sebab dia ada kategori tak boleh anak ni, dia ada kategori kesihatan dan memang kategori Allah tak izinkan dari awal lagi. Baik. Jadi di sini ada kita, dan di situ kita nak tengok istilah zaujun dengan imra'atun. Baik, lafaz az-zauj dulu. Az-zauj ini artinya pasangan yang saling melengkapi. Samaniyata azwaj, 8 pasangan. Itu yang tengoklah ayat tu, yang cerita bukan suami isteri lah tu, itu cerita benda lain. Baik, menurut seorang pemikir dan pengkaji Al-Quran yang dikenali sebagai Dr. Bintu Syafiq, namanya Aisyah binti Abdul Rahman. Tapi beliau lebih dikenali sebagai Bintu Syafiq. Syafiq itu saya tak tahu dia merujuk pada apa. Di dalam Al-I'jazul Bayani lil Qur'ani, Az-Zawju ni merujuk kepada persoalan hikmah, pensyariatan dan hukum hakam. Katanya begitu. Kalau ayat tu ayat cerita tentang hukum hakam, perkataan zaujun digunakan. Kalau ayat tu menceritakan tentang hikmah di sebalik perkahwinan, hikmah di sebalik talaq, hikmah di sebalik mahar, hikmah di sebalik penyusuan dan sebagainya, maka perkataan zaujun digunakan. Baik, berbeza dengan imra'atun yang lebih merujuk kepada isu apa? Isu maknawi, isu emosi, ketenangan, kasih sayang, rahmat dan sebagainya. Baik, tapi pendekatan ataupun takrifan Dr. Bintu Syafiq tu
Dr. Rehan tak ada dalam buku, dalam e-book je ada ya, dalam bentuk e-book. Dan e-book ni sesiapa yang berminat boleh saya bagi nombor Ustaz Ahmad, boleh hubungi Ustaz Ahmad. Dan sebenarnya Ustaz Yusof pun dah disebut dari awal rasanya. Dia memang kena beli e-book ni, minta maaf ya puan-puan. Saya tulis dulu sekejap. 6186 Ustaz Ahmad. Siapa nak boleh hubungi Ustaz Ahmad untuk membeli buku ni. Baik. Okey. Pandangan Dr. Bintu Syatiq ni macam tak berapa nak tepat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana terdapat ayat Al-Quran bila sebut imra'atun, dia tidak merujuk pun soal emosi, kasih sayang, ketenangan apa benda ni. Ya. Baik. Jadi kalau kita lihat Dr. Fadl pula. Penjelasan Dr. Fadl ini selaras dengan beberapa pengkajian lain yang dilihat lebih tepat berbanding dengan pandangan Dr. Bintu Syatiq. Apa kata Dr. Fadl rahimahullah? Okey. Kalimah imra'atun ni merujuk kepada mana-mana wanita sama ada isteri ataupun bukan isteri. Itu dulu. Contohnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika melarikan diri ke Madian. Apa yang berlaku? Wa wajada bin dunihi mumra'ataini imra'ataini tazudan. Nabi Musa telah mendapati ada dua orang imra'ah yang sedang duk pegang haiwan ternak mereka, menunggu giliran untuk mengambil air untuk diberikan kepada haiwan ternak mereka. Jadi perkataan imra'ah digunakan. Jadi imra'ah ni boleh guna untuk mana-mana gadis ataupun mana-mana isteri. Boleh. Kalau zaujun, semestinya isteri. Kerana zaujun artinya pasangan. Jadi isterilah. Kalau kekasih tak, istilah orang muda, minta maaf ya, teman wanita sebagai contoh, teman wanita ke teman lelaki itu kan zaujun. Dia mesti suami ataupun isteri. Kalimah az-zawju yang kedua, kalimah az-zawju merujuk kepada pasangan suami dan isteri. Okey, baik. Kupasan Dr. Bintu Syatiq itu dipertikai macam mana beliau boleh menyatakan imra'atun tu kebahagiaan, sedangkan isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut pun dipanggil imra'ah, sedangkan mereka menderhaka. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat perumpamaan tentang orang yang jahat, iaitu isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut dipanggil sebagai imra'ah. Jadi macam mana Dr. Bintu Syatiq boleh kata imra'ah ni isteri ataupun isteri yang bahagia, sedangkan isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut isteri yang derhaka? Maka boleh kita simpulkan setelah kita meneliti pelbagai pandangan ulama, zaujun ni dengan minta maaf ya, satu memang sempurna daripada sudut baik akhlak, baik budi, orang yang santun kepada pasangan dia, dan juga daripada sudut luarannya boleh melahirkan anak pun dipanggil sebagai zaujun. Zaujun. Manakala isteri dalam konteks imra'ah tu dia ada kekurangan. Sama ada kekurangan tu daripada sudut akhlak, sebagaimana isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam yang ada kekurangan daripada sudut akhlak, dia panggil imra'ah. Dan ada juga isteri yang mana dia baik, akhlaknya baik, suaminya pun baik, tapi dia ada kekurangan daripada sudut tidak melahirkan anak, pun dipanggil sebagai imra'ah. Ya, dipanggil imra'ah. Sekejap ya. Termasuk kalau isteri itu dia baik, tadi isteri Nabi Nuh ni dia jahat, dia panggil imra'ah. Tapi kalau isteri itu dia baik, suaminya jahat pun dipanggil sebagai imra'ah. Sebagai contoh kata Allah dalam ayat kedua terakhir surah At-Tahrim, daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Tak puas ni kalau tak tengok kan? Kita tengok surah At-Tahrim. Mana surah Tahrim ni? Patutlah saya tak buka sini. Dia pun. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok ya. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata
Nuhun wa imra'ata Lut. Itu perumpamaan orang kafir tapi isteri kepada orang soleh. Dan satu lagi, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Asiyah radhiyallahu anha merupakan orang yang salihah, orang yang baik. Tapi suaminya orang jahat. Maka dia pun dipanggil sebagai imra'ah juga. Imra'ata Fir'aun. Baik, nampak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi imra'ah ni maknanya dia ada masalah. Sama ada isteri jahat, suami baik, ataupun isteri baik, suami punya masalah macam Fir'aun, ataupun kedua-duanya baik, suami baik seperti Nabi Ibrahim baik, Nabi Zakaria baik, isteri mereka pun baik, tapi isteri mereka dipanggil imra'ah kerana belum melahirkan anak. Ya. Cuba lihat dalam ayat ini, ayat kelima, surah Maryam. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati. Anda sebut imra'ati. Akiran fahabli min ladunka waliya. Sesungguhnya aku bimbang akan berlaku kecuaian kaum kerabatku dalam menguruskan bab-bab agama selepas kematian aku nanti. Wa kanat imraati aqiran, sedangkan isteriku pula ada masalah untuk melahirkan anak. Fahabli min ladunka waliya, maka kurniakanlah anak dari sisimu. Baik. Jadi isteri Nabi Nuh ni, Nabi Zakaria membahasakan isterinya sebagai imra'ah. Sama ada dalam surah Ali Imran ataupun dalam surah Maryam, beberapa kali baginda menyatakan isteri baginda imra'ah kerana belum melahirkan anak. Dengan takdir Allah, Allah kurniakan anak kepada Nabi Zakaria di saat panggil apa? Astagfirullah, saya lupa dah. Inna darabani da'an khafiyya faqala rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban. Rambutku habis terbakar menjadi putih. Maknanya kalau api tu membakar kayu api tak dapat dihalang, habis semua kayu api tu akan terbakar. Begitulah rambut Nabi Zakaria, dia habis semua terbakar. Ishta'al, terbakar macam mana? Terbakar keputihan. Maknanya berubah, habis dah rambut Nabi Zakaria alaihissalam, belum dapat anak. Tapi tengok-tengok dalam usia yang begitu tua tu, dapat anak. Jadi apa kata Allah? Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tuhan jangan tinggalkan daku keseorangan tanpa ada zuriat, kan? Wa anta khairul warisin, sedangkan engkau Tuhan sebaik-baik orang yang boleh memberikan zuriat. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan permintaan Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami kurniakan kepadanya seorang anak yang namanya Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami perelokkan keadaan isterinya yang ada masalah untuk melahirkan anak, tiba-tiba mudah melahirkan anak. Jadi tiba-tiba apabila isteri Nabi Zakaria itu melahirkan anak, bukan lagi perkataan imra'ah yang digunakan, tapi perkataan zawj. Sepatutnya imra'ah lah, kan? Sebab ayat ni kan imra'ah. Wa kanat imra'ati aqiran. Jadi sepatutnya ini pun imra'ah. Wa aslahna lahu imra'atah. Tapi tak. Kerana beliau telah pun melahirkan anak yang dinamakan Yahya alaihi salatu wassalam, maka pertukaran berlaku daripada nama imra'ah kepada nama zaujah. Apa alasan Allah Ta'ala kurniakan anak kepada mereka? Kanu yusari'una fil khairat. Mereka ini sentiasa bersungguh-sungguh berlumba-lumba dalam melakukan amal kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan sentiasa berdoa dengan penuh keinginan dan juga ketakutan. Wa kanu lana khashi'in, dan sentiasa khusyuk. Jadi nama tu bertukar jadi zawjun. Pengajarannya, seorang isteri mesti berusaha menjadi pasangan yang melengkapi az-zawj, bukannya isteri imra'ah sebagaimana isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Satu. Yang kedua, bagi seorang isteri dalam konteks imra'ah yang mendapat suami yang zalim, sebagaimana Asiyah dengan Fir'aun tadi kan zalim. Jadi kalau isteri itu mendapat suami yang zalim, na'udzubillah, mereka mesti berusaha melepaskan diri daripada kezaliman tersebut.
Jangan kita gunakan alasan Asiyah isteri Firaun pun kekal bersama suami dia. So kita pun nak kekal bersama dengan suami yang jahat, yang zalim tu. Tak boleh. Zaman Asiyah tu Firaun yang pegang kuasa, undang-undang di tangan dia. Asiyah tak ada pilihan. Tapi zaman kita ada undang-undang. Bila kita ada undang-undang, kalau suami tu melakukan kejahatan kepada suami isteri dia, sampai tahap pukul, sampai tahap ancam nyawa, ancam keselamatan, sampai tahap mengungkung isteri, sampai tak boleh nak buat apa-apa, cemburu buta, maka isteri mesti berjuang untuk menegakkan hak dia. Jadi tak boleh dibiarkan begitu sahaja. Bagi isteri dalam konteks imra'ah yang tidak memiliki zuriat, percayalah bahawa anda termasuk kalangan orang yang diberikan sampel oleh Allah untuk menunjukkan kekuasaan dia. Jadi kalau ada kalangan kita suami baik, isteri baik tapi tak dapat anak, itu kuasa Allah, kita kena redha. Sebagaimana ada orang dapat anak tapi anaknya special. Kadang-kadang 3 orang, 4 orang anaknya special. Itu pun kekuasaan Allah, kita terima dengan redha. Adalah tu Allah Ta'ala nak berikan kita sesuatu. Dan yang paling besarnya di syurga nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. 9.56. Ada lagi masa beberapa minit. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan ataupun perbincangan, boleh kita buka ya. InsyaAllah akan datang as-sakinatu wal waqar. Okey, silakan kalau ada perbincangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya tentang ayat 3, ayat surah Imran ayat 35. Kenapa digunakan imra'at untuk isteri Imran? Oh Allah, ya Allah, dahsyat soalan puan. Surah Ali Imran kan? Ali Imran tu maknanya muka surat yang ke ayat 30? 35. Ayat 35 muka surat ketiga ke? Tak, saya tak cek pula muka surat berapa. Ketiga ke muka surat kelima? Antara dua tu dah. Sorry, muka surat kelima. Muka surat kelima. Okey, pada muka surat kelima tu kenapa digunakan imra'ah? إذ قالت امرأة عمران. Betul ke puan? إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ketika isteri Imran berkata, Tuhan, aku bernazar bahawa anak dalam kandunganku ini akan menjadi muharrar. Muharrar ini orang yang berbakti di rumah Allah nanti. Maka terimakanlah doaku ini. Allah pun terima doa. Harapannya macam nak dapat anak lelaki. Sebab anak lelaki je yang berkhidmat di biara-biara mereka. Tapi tengok dapat anak wanita. Baik, anak gadis. Kenapa dinamakan imra'ah? Wallahu a'lam. Berdasarkan petunjuk daripada Quran puan. Kerana isteri Imran masa tu telah kematian suaminya. Jadi bila mati suami, minta maaf saya tak nyatakan dalam buku saya tu. Saya pun terlepas pandang benda ni. Kena ucap terima kasih banyak pada puan. Okey, bila kematian suami pun artinya dia dah hilang kesempurnaan. Dia dia seorang-seorang menguruskan anak-anak dia ni kan. Ada adik ibu tunggal. Jadi dia tak ada pasangan. Kalau zaujun ni dia ada pasangan. Sebut zaujun ada pasangan. Sekarang dia tak ada pasangan. Bila tak ada pasangan, maka ia dipanggil sebagai imra'atun. Boleh ya puan? Ya, jazakallah. Wa iyyakum. Terima kasih banyak puan kerana membuka perbincangan ini dan saya pun terlupa untuk meletakkan dalam buku saya. Terima kasih banyak. Sebagai makluman puan, tapi puan minta maaf ya, saya minta maaf ibu-ibu, tuan-tuan sekalian bila kita sebut doa. Tapi saya minta maaf je, puan je. Kita sebut begini. Jazakallahu khairan. Dia kena ada tambah. Jazakallahu khairan. Tak minta maaf ya puan ya. Saya terangkan Tak ni. Tak apa, saya pun terlupa. Sebab bukan biasanya kita suka sebut jazakallah saja kan. Dia kena tambah jazakallahu khairan. Ya. Saya jawab balik. Khairan. Okey, saya jawab balik pada puan. Wa antum fajazakumullahu khairan. Semoga puan juga mendapat balasan yang baik daripada Allah, yakni syurga insya-Allah. Semualah. InsyaAllah. Amin. Amin.
Baik, mungkin ada satu lagi soalan? Ustaz, yang tadi Ustaz sebut maksudnya zaujain tu refer juga kepada binatang yang naik kapal tu kan? Ada ayat yang bermula tu. Maknanya Refer yang juga penting dia kepada pasangan. binatang yang maksudnya binatang tu jantina yang berlainan lah. Refer juga. Itu ayat dalam surah Hud tu Kak Kul nahmil fiha min kullin zawjayn isnain. Bawalah masuk daripada setiapnya pasangan-pasangan kan. Itu memang haiwan-haiwan yang dibawa berpasang-pasangan. Setahu kena tengok balik tafsir, mungkin jantan dan betina. Jadi kalau kijang, okey, bawa kijang, jantan dan betina naik jadi zawjayn isnain. Wallahu alam. Kena tengok tafsir macam mana pun, tapi artinya zaujun tu diguna dalam bentuk yang luas Kak. Bukan merujuk pada isteri ataupun suami, tapi pasangan. Okey, baik. Terima kasih. Surah Hud tu rasanya kul nahmil fiha min kullin zawjayn isnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Surah Hud. Muka surat ke-5, muka surat ke-6 ke, muka surat ke-8, muka surat ke-6 kot. Muka surat ke-4. Baik. Muka surat ke-6 maksudnya surah Hud. Okey, kalau tak ada saya buat rumusan. Okey, tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, Al-Quran ini membawa mesej yang besar yang perlu kita hayati dengan bersungguh-sungguh. Apa sahaja yang ada dalam Al-Quran dan apa sahaja yang ada dalam hadis tidak boleh ditandingi. Tak ada orang boleh lawan. Contohlah kalau kita nyatakan dia banyak ada zikir tersebut. Subhanaka, bukan. Zikir itu saya tak tahu zikir itu datang dari mana. Tapi dia ada satu ayat tu, la uhsi sana'an 'alaika ans kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu memujimu dengan sebaik-baik pujian sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Okey, saya ulang balik . Aku tidak mampu memujimu, hai Tuhan, dengan sebaik-baik pujian melebihi pujianmu kepada dirimu sendiri. Artinya kalau kita nak puji Allah, apakah cara memuji Allah yang terbaik? Ambil pujian yang ada dalam Al-Quran, ambil pujian yang ada dalam hadis, itulah yang terbaik daripada kita mereka-reka. Kita duk reka cara pujian sendiri, tasbih sendiri, dia takkan dapat menandingi pujian Allah dalam Al-Quran terhadap dirinya sendiri. Dan begitulah pujian Nabi SAW atau doa Nabi atau zikir Nabi, tak boleh lawan. Jadi itu besar je kedudukan Quran tu. Sebab tu saya sebut benda ni sebab ada orang duduk beberapa kali tanya dalam seminggu 2 minggu ni berkaitan dengan as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, selawat pada Nabi mana yang terbaik ni? Selawat Fatih ke, selawat Syifa ke, selawat apa nama-nama macam-macam tu. Jadi jawapan saya mudah aja. Selawat-selawat yang macam-macam itu, semua itu ialah rekaan orang-orang terkemudian. Kita pun tak tahu siapa yang sebenarnya buat selawat Fatih. Tapi yang pasti ulama-ulama muktabar yang besar macam Imam Syafi'i, macam Imam Ahmad bin Hanbal, macam Imam Bukhari, Imam Malik ataupun mana-mana ulama besar, kita tak pernah jumpa mereka buat satu selawat. Salawatul Syafi'i, selawat Maliki, selawat Abdul Qadir Jilani, selawat sekian. Tak ada, kita tak akan jumpa ulama-ulama besar yang muktabar, yang hebat, yang dirujukan ummah, para tabi'in, tabi'in buat selawat untuk diamalkan. Orang terkemudian barulah dia reka selawat yang namanya salawatul nariyah, salawatul fatih dan sebagainya. Okey, bukan saya kata tak boleh amal. Saya tak kata macam tu. Tapi isunya orang nak tanya mana selawat yang terbaik. Maka kita kena tahu bahawa selawat ni rekalah macam mana pun tak boleh lawan selawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat yang dinamakan sebagai selawat Ibrahimiyah.
Allahumma salli ala Muhammad tu, kemudiannya kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tak ada siapa pun boleh lawan selawat tersebut. Itulah selawat yang level yang paling tinggi. Jadi tak payahlah lagi nak bincang selawat mana yang paling baik, itu semua rekaan orang. Rekaan orang ni hebat macam mana pun tak boleh lawan Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi cukuplah kita ambil saja panduan daripada Al-Quran, kita ambil panduan daripada Sunnah, itu sudah memberikan kita pahala yang melimpah ruah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya berhenti di sini. Semoga Allah merahmati kita, insya-Allah. Kita jumpa dalam minggu depan, ya, insya-Allah, menyambung topik berkaitan dengan 40 mesej dari langit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam dan terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih